Kendalikan cinta. Boleh kan? Ya. Okey, mula-mula sekali saya Boleh sir. okey, alhamdulillah lega lah. Sebabnya macam ni, sebenarnya sepatutnya kita guna web-based untuk online, tapi memandangkan web-based pada hari ini memang tak boleh terbuka terus. Daripada pagi lagi saya cuba buka, lepas tu pagi tadi pun saya dah ada kelas. Lepas tu saya pun cubalah guna platform lain, saya guna Google Meet. Tapi bila saya guna Google Meet, rupanya dia ada kelemahan lah kalau kita guna yang free ni. Dia Google Meet ni dia tak boleh untuk kita nak record video. Jadi bila tak boleh nak record video, yang tu yang jadi yang saya tak boleh nak nak share balik pada student. Jadi bila saya try guna Zoom ni, rupanya boleh. Tapi dia hanya maksimum untuk 40 minit sahajalah. Tak ada pun dah guna dah dalam 10 minit rasanya. Jadi rasa kita ada masa 30 minit lagi untuk online ni. Okay, jadi nanti kalau sempat saya boleh share lah. Sekarang ni pun saya baru nak try godek-godek jugalah untuk yang Zoom ni. Okay. Kalau tak ada apa, kita boleh proceed kelas lah. Okay, kita boleh proceed kelas. Okay, nak share screen. Okay. Okay, yang slide ni boleh nampak lah, yang share slide boleh lah. Okay, hari ni kita masuk chapter baru. Okay, sebelum ni kita dah masuk untuk daripada chapter yang sebelum ni tentang data presentation. Okay, saya recap balik lah yang untuk data presentation ni. Sebelum ni kita diberi ada pengenalan. Yang chapter sebelum ni data presentation tu lebih kepada untuk kenal pasti beberapa graf. Contohnya dari segi bar chart, pie chart. Okay, lepas tu ada beberapa jenis bar chart lah. Lepas tu ada lagi stem and leaf plot. Okay, yang sebelum ni yang tak pernah dengar. Jadi untuk yang chapter sebelum lebih kepada pengenalan awal tentang graf-graf sebelum kita proceed untuk this chapter. Okay, this chapter ni lebih detail sedikit lah. Dia ada formula, ada calculation, how to get the mean, mode, median for ungroup data and group data lah. Okay, jadi adalah beberapa ni, tapi kali ni kita akan lebih, sebab chapter ni sebenarnya agak panjang sedikit lah, tapi saya cuba untuk habiskan sampai untuk mean sahaja. Sebabnya kita pun ada masa terhad 30 minit untuk recording. Okay, sebabnya ni yang free punya kan. Okay, apalah. Okay, untuk by the end of this chapter, you should be able to understand mean, media and mode as measure of central tendency. Okay, kalau ikut sebelum ni pun memang kita dah belajar untuk dapatkan mean. Tapi yang mean yang sebelum ni yang kita dapat ni dah adalah yang contoh dari segi nak dapatkan beza antara group and ungroup data. Tapi kali ni dia akan lebih detail. Okay, mean, median, mode. And then yang ni pun kita akan belajar dari segi explain and use of the properties of mean, median and mode. Okay, macam saya bagi tahu sebelum ni, kalau untuk statistik sebenarnya terbahagi kepada dua, divided into two parts. Okay, satu dipanggil descriptive statistik, dua dipanggil inferential statistik. Okay, untuk descriptive statistik selalunya akan guna untuk mode. Okay, mode ataupun median. Kalau mode, dia selalunya untuk kita dapatkan berapa responden yang paling tinggi, yang itu berdasarkan dari segi frekuensi lah. Tapi kalau untuk mean ni sesuai untuk inferential statistik. Kalau median and mode selalunya untuk deskriptif, di mana kita perlu buat reporting berdasarkan graf lah ataupun pie chart.
Okay, dan seterusnya ada draw balls and whisker plot. Okay, sebelum ni saya ada bagi pengenalan awal lah tentang untuk dapatkan normality. Okay, untuk dalam statistik ni sebenarnya okay, dalam statistik ni dia sebenarnya bila kita nak buat analisis sebelum kita dalam pemilihan metod untuk menentukan metod mana yang sesuai dengan kajian kita, selain kita bergantung kepada objektif kajian, kita kena tahu dari segi pattern data kita sama ada data kita ni normal ataupun bukan normal. Okay, untuk normal dan bukan normal ni sebenarnya ada beberapa approach. Ada beberapa approach yang lain seperti ada skewness, kurtosis, ada histogram chart, kita boleh tengok lah. Tapi yang paling famous kita guna skewness lah. Tapi untuk level ni kita untuk level diploma ni ada hanya untuk balls and whisker plot sahaja to determine the normality data lah. Okay, tujuannya kita kena kenal pasti normality ni. Bila data tak normal dia ada beberapa metod yang lain yang sesuai di bawah tak normal. Kalau data tu normal dia ada untuk beberapa metod yang lain. Jadi kalau katakanlah data kita normal tapi kita guna metod yang tidak sesuai untuk normal akan menyebabkan keputusan result yang dapatan kajian yang diperoleh itu tak tepat. Sedangkan bila kita sebagai statistik, macam saya bagi tahu sebelum ni lah yang chapter 1 ada 6 problem solving. Okay, kita sebagai researcher ni sebenarnya untuk bantu decision maker untuk buat keputusan. Kalau kita bagi dapatan kajian yang tidak tepat, jadi keputusan yang dibuat oleh decision maker pun tak tepat lah. Jadi bila tak tepat tu dah yang menyebabkan kita bagi, okay, katakanlah contohnya isu kita nak selesaikan masalah masalah kepuasan pelajar, masalah online learning. Jadi sepatutnya bila kita nak selesaikan masalah online learning mestilah melibatkan persetujuan daripada pelajar, guru dan sebagainya lah. Ya, tapi dah bila kita buat keputusan yang tidak kena pada student tu yang akan menyebabkan jadi kata patutnya bila online kelas patutnya adalah pihak government kenalah memperhebatkan lagi dari segi data plan data ataupun free, tapi dia buat pasal benda lain, dia pilihan raya contohnya. Sepatutnya itu dah isu dia yang sepatutnya diutamakan. Tapi adalah benda-benda lain lah, tu contohlah. Okay, dan seterusnya adalah untuk calculate the first quartile and third quartile. Okay, yang ni mungkin pernah dengar waktu form 4 dululah sebelum ni lah. Okay, seterusnya. Okay, ya. Okay. Okay, ni ada dari segi yang ni untuk kita proses untuk main. Okay, main ni sebenarnya purata lah. Pernah belajar waktu chapter sebelum ni lah. Okay, mula-mula kita perlu dapatkan total bagi setiap skor yang diperoleh oleh 5 orang pelajar ni. Okay, divide by the number of students. Okay, sekarang ni kita ada 5 student. Okay, ini adalah total score. Ini adalah 70. Ini adalah main. Okay, yang ni samalah. Yang ni kalau bagi ungroup data kita boleh guna formula ni lah. Total S bahagi dengan N. Okay. Okay, seterusnya. Okay, untuk median, tak tahulah kan median kan. Okay, median ni example bagi median. Katakanlah kita ada sama, adalah example tadi ada 50, 60, 70, 80 dan 90. Jadi untuk bila dia dapat list data ni, kita kena susun dulu data daripada yang lowest value sehingga yang paling highest value. Okay, jadi dalam kes ni yang paling lowest 50 dan paling highest 90. Okay, jadi kalau kita tak dapatkan tengah-tengah ni, katakanlah kita buang 2 sini dan buang 2 sini. Okay, from left ada 2 kita diminish. Okay, satu lagi yang right ni kita delete. Okay, maknanya yang tengah-tengah antara value ni adalah 70 lah. Okay, the center value or median score is 70. Okay. Itu kalau kita tengok daripada yang sebelum ni pun, mean kalau kita ambil total, kita still akan dapat 70. Okay, bila kita ambil total dulu dan dibahagi dengan number of 5 student, kita dapat 70.
And then bila kita guna approach yang sama untuk median pun kita akan dapat 70. Walaupun guna cara yang berbeza tapi hasilnya sama. Okay, kalau katakanlah mode. If the data is set, mode ni bergantung kepada frequently. Okay, kekerapan. Maknanya semakin banyak kekerapan tu semakin tinggilah yang tu dianggap sebagai mode value lah. Okay, dalam kes ni kalau kita lihat okay, 50 ada 1, 60 ada 1, 70 ada 3, 80 ada 1, 90 ada 2. Okay, dalam kes ni yang paling kerap adalah 70. Jadi nilai mode bagi dalam data ni adalah 70 lah. Okey, jadi kalau untuk next ia ada Bose and Whisker plot yang saya bagi tahu nanti, yang saya akan bagi tahu pula lah nanti. Okey, jadi untuk menentukan data tu sama ada normal atau tak normal, dia bergantung kepada size of mean and median. Okey, contohnya kalau katakanlah data is normal, data normal. Okey, data normal. Okey. Okay, when the value ni mean, okay, mean value tu equal dengan median. Equal dengan median or equal dengan mode, dia panggil data is normal. Maksudnya dalam kes ni, kalau mean tu dapat 70, median pun 70, mode pun 70, jadi jawapan dia adalah normal. Okay. Kadang-kadang tak perlu sampai mode. Tak perlu sampai mode pun boleh. Maknanya kita hanya boleh menentukan normality distribution ni based on mean and median. Sebab sesetengah mode ni bergantung kepada data. Kalau katakanlah dapat data satu ni sahaja, kita tak boleh nak menentukan mode sebab mode berdasarkan frekuensi. Maknanya kita boleh tentukan berdasarkan nilai mean and median. Okay, kalau dapat sama size 70 and 70 untuk median, maksudnya normality is achieved lah. Yang ni bila kita guna Bose and Whisker plot yang saya bagi tahu yang awal-awal yang learning outcome tu. Lepas tu pula kalau data tak normal, dia terbahagi kepada dua jenis. Satu dipanggil positive skew. Okay, positive skew. Satu lagi negative skew. Okay, negative skew. Okay, negative skew, positive skew. Okay, kalau positive skew maksudnya nilai mean greater than median. Okay, nilai mean greater than median dan juga greater than mode. Okay, lama pula masuk. Okay, kalau negative skew, nilai mean less than median dan juga less than mode. Okay, maksudnya kalau katakanlah nilai mean ni 70, lepas tu dapat median tu dapat median 60 lepas tu mode tu ada 50. Itu maksudnya ada positive skew. Dua-dua ni adalah data tu tak normal. Yang normal ni kena pastikan nilai mean dan median tu mesti sama. Okey, yang ni yang dimaksudkan macam mana kita nak menentukan sama ada data kita normal atau tak normal. Normal ni maksud dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi bell shape. Okey, yang ni akan jadi bell shape. Kalau tak normal dia akan jadi macam ni. Okey. Ni dia panggil negatif. Yang panggil positive skew. Ni positive skew. Kalau yang lengkung dekat sini dia panggil negative skew. Okey, ni negative skew. Yang ni positif. Okey, bila ada right and left skew. Okey. Okay, ni saya dah step untuk sikit lah. Okay, yang seterusnya, okay, dia adalah population mean and sample mean. Okay, sebenarnya formula untuk bagi population mean and sample mean ni sebenarnya sama lah. Cuma perbezaan dari segi simbol ni. Parameter. Okay, population boleh juga dikenali sebagai sensor yang saya bagi tahu sebelum ni lah. Sensor, ini adalah parameter. Okey, beza daripada population sample mean ni dia selalu akan berbeza dekat sini lah. Number of responder ataupun subject. Okey, sample lah kat sini number of element in the sample. Yang ni number, yang ni berbeza. Okey, population and sample ni maksudnya sample must be representative from the population. Okey, jadi selalunya final exam atau apa-apa data yang awak dapat daripada questionnaire itu adalah data population. Jadi kita kena
dapatkan result dalam bentuk sample mean. Okay, tak apalah nanti kita tunjuk lah. Okay, ni example-nya sama lah. Yang ni untuk the numbers of workers in 5 departments. Okay, what is the mean? Okay, yang ni ungroup data. Okay, jadi kita dapatkan total terlebih dahulu. And then kita divide by 5 department. Okay, jadi baru dapat mean. Okay, yang ni untuk ungroup data. Kalau untuk group data, okay, yang ni sama lah. Formula dia dapat 18.6. Kalau untuk group data, ada lagi. Okay, median. Okay, ini untuk media dulu. Okay, untuk media, okay, yang ini adalah example 4.3. Determine the median for the following data. Okay, maksudnya kita kena susun value daripada from the lowest sehinggalah value yang paling highest. Okay, dalam case ni yang paling lowest 3 lah, 3. Dan yang paling highestnya 22. Maknanya kita kena susun macam ni. Okay, kena susun lah. Dalam bentuk ascending order ni. Okay, kena susun. And then barulah kita dapatkan nilai median. Okay, macam mana kita nak dapatkan nilai median? Okay, katakanlah saya delete 3 sini. Okay, 3, 4, 5. Lepas tu saya delete 20, 21. Okay, mana lagi? Lepas tu saya delete lagi 3. Saya delete 4. Okay, saya delete lagi 4. 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu delete lagi 1 sini, delete lagi 1 sini. Maknanya median sini adalah 15. Maknanya value 15 ni betul-betul center antara dalam daripada list data ni. Okay, yang ni kita panggil center value ataupun median score. Tasha, tengok movie. Tengok movie. Apa tu? Okay, ni center value ni adalah 15. Okay. Okay, seterusnya. Okay, samalah yang ni yang tadi lah. Yang median tu adalah 15. Okay, betul-betul kan maknanya 8 observation ada left value and 8 observation ada right. Okay, maknanya value 15 ni betul-betul di antaranya 8 value tadi lah. Yang left dan 8 value yang right. Okay. Yang ni samalah. Untuk mood ni bergantung ni. Okay. Okay, yang ni yang saya explain tadi. Yang normality distributed data dengan negatively skew and positively skew. Okay, ni untuk beza antara ni, dia ni ada kategori Bose and Whisker plot lah yang awal-awal tu. Untuk normality kita kena pastikan nilai mean equal to median and mode. Kalau negativity ni maksud nilai mean less than median. Less than mode. Lepas tu positif mean greater than median and greater than mode. Yang ni equal. Okay, tu beza antara ni. Dua-dua ni data tak normal, yang ni adalah data normal. Okay, yang ni selalunya untuk final exam pun dia paling tinggi markah pun 4 markah sahaja. How to determine? Okay, what is the distribution data for this question? Contohlah kan. Maksudnya dia akan tanyalah, adakah data kita ni normal ke tak normal? Kita boleh bagi tahulah. Yang tu paling highest untuk final exam pun 4 markah. Tu yang paling highest lah kalau ikut daripada pengalaman sebelum ni. Okay, 4 markah. Pada kita kena pastikan, cumanya yang jadi salah rugi 4 markah ni, bila dapat nilai mean tu tak tepat, salah. Kalau nilai mean pun dah salah, nilai median pun dah salah, jadi of course lah bahagian dari segi untuk menentukan distribution data pun akan salah. Sebab normality distribution ni bergantung kepada nilai mean dan median. Okay, yang paling dominan lah. Okay, nilai mean dan median. Kalau mean dah salah, of course lah kita akan dapat rugi lah. 4 markah ni rugi gitu lah. Okay, itulah walaupun nampak senang. Dan seterusnya adalah quartile. Okay, berapa minit kan ni? Okay, sekejap lagi . Okay, untuk first quartile ni, ni adalah formula untuk first quartile ni. Okay, first quartile. Okay, dan seterusnya lah third quartile. Okay, yang ni salah lah, sepatutnya Q3. Q3 tak ada Q. Okay, ni third quartile formula. Okay. Yang ni untuk dalam ungroup data. Kalau untuk ungroup data, menggunakan first quartile, third quartile selalunya hanya untuk menentukan dari segi position of the value lah. Kita nak tahu kedudukan value. Running of time. Okay, seterusnya. Okay. Okay, ni adalah example 4.7. Okay, the 3-year annual returns. Okay, 14 low risk. Okay, sekarang ni dah ada
14 value. Okay, yang ni adalah 14 value. Okay, daripada example ni, ada 14 value. Jadi dia minta find the first and third quartiles. Okay, untuk dapatkan third quartile boleh guna formula tadilah yang Q1 equal to n plus 1 okay, divide by 4. Kalau yang third quartile, okay, 3n plus 1 divide by 4. Okay, untuk n ni maksudnya ada berapa nombor di sini lah. Okay, kata sekarang ni kita ada 14, ada 14. Maksudnya 14 tambah 1 bahagi dengan 4. Okay, sama juga dalam kes ni. 3, 14 tambah 1 bahagi dengan 4. Okay, kita pun akan dapat nilai untuk third quartile. Yang ni untuk first quartile. Okay, seterusnya, okay, ni adalah contoh example tadi lah, yang solution tadi. Okay, kita dapat 3.75. Okay, 3.75 tu kalau kita assume tu equal to 4 lah. Takkan 3 sebab dah lebih 7.75 lah, 0.75. Maksudnya 4 lah. Maksudnya kita kena cari identify value yang nombor 4. Okay, maksudnya sini 1, 2, 3, 4. So sekarang ni the final answer is 13.8. Okay, 13.8. Jadi untuk first quartile adalah 13.8. Okay, dan begitulah seterusnya kita repeat step yang sama untuk third quartile. Okay, sekarang ni bila dapat finalnya adalah 11.25. Dan bila kita assume equal to 11 lah. Takkan 12 sebabnya masih lebih dekat dengan 11 value integer ni. Okay, jadi 11 ni sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, sini. Maknanya third quartile bagi ungroup data ni adalah 21.49. Okay, 21.49. Okay, ini adalah untuk solution bagi first quartile and third quartile. Maknanya untuk tujuan first and third quartile ni sebenarnya untuk kita dapatkan value, kedudukan value bagi untuk ungroup data sahajalah, untuk ungroup data. Kalau untuk group data dia adalah untuk step seterusnya untuk table nanti. Okey, dan okey, last sekali untuk dapatkan mean. Okey, mean. Yang ni kita buat sampai mean. Okey, untuk mean bagi group data ni. Okey, mean untuk group data ni adalah formula lah. Baik. Okey, untuk formula group data okey ni. Okey, mean. Kalau yang ungroup data dia akan total x bahagi dengan n. Tapi kalau untuk table group data ni total frequency. Yang x ni adalah midpoint. Yang f ni adalah midpoint. Data yang dalam bentuk table ni dia akan ada class interval lah. Baru boleh kita dapatkan midpoint. Dia ada for group data dia each class interval. Maknanya x nanti itu adalah dalam bentuk class interval ataupun class boundary. Okay. Ini adalah contoh bagi example 4.8 lah. Okey, ada total frekuensi yang ni. Okey, sekarang ni kalau katalah dapat formula, kita tengok pada formula total Fs okey divide by total F. Okey, total frekuensi kita dah dapat lah. Yang ni 120 total frekuensi. Sekarang ni kita nak dapatkan total Fs. X ni adalah midpoint. Okay, daripada table ni dia hanya bagi untuk kelas interval, yang ni kelas interval, dan satu lagi dia bagi nilai frekuensi. Okay, ini adalah frekuensi. Okay, jadi untuk x kita kena identify lah x. Okay, x ini adalah midpoint. X tu adalah midpoint. Macam mana untuk dapatkan nilai midpoint ni? Kita tengok kalau from 1 to 4. Okay, 1 plus 4 bahagi dengan 2, divide by 2. Okey, jadi kita dapat 2.5. Okey, lepas tu 5 plus 8. Dapat 13 lah. 13 divide by 2. Kita akan dapat 6.5. Dan begitulah kita repeat step yang seterusnya untuk table bawah ni. Okay, yang ni adalah kita. Okey, yang ni. Okay, last sekali midpoint yang ni. Okey, 2.5 okay, yang ni. Ni midpoint. Lepas tu 9 plus 12, 21 lah. 21 divide by 2 kita akan dapat 10.5.
Okay, 13 plus 16, 29. Okay, bahagi dengan 2 dapat 14.5. Okay, jadi last kali kita dapat lah repeat step yang sama lah. Yang ni how to get the midpoint. Okay, jadi untuk fx ni kita boleh terus darab je lah. Ni S, ni F. Kita boleh terus darab lah. 16 multiply with 2.5, okay, dapat 40. Lepas tu 20 darab dengan 6.5, okay, dapat ni 130. Okay, jadi lepas tu barulah kita boleh dapatkan total bagi fs. Okay, total fx ni okay, 1488, okay, bahagi dengan total frekuensi 120. Okay, jadi kita dapat lah result ni 12.4. Okay, ni S bar lah. Okay, boleh. 12.4 years. Okay, ada soalan? Tak ada soalan nak. Kena ada soalan kita buat dalam ni lah. Tanya dalam grup. Yang ni pun saya tak sempat. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Yang selain daripada ni lah. Okay, attendance setakat ni ada 48 partisipan . Ni Ahmad Faduli ni iPhone baru masuk. Habis lah. Ada apa-apa nak tanya? Esok PKP lah. Esok PKP dah Terengganu ni. Mana pun saya kena start dia pun daripada work from home lah esok. Nak kena fikir solution lagi macam mana lah dengan ada anak kecil lagi ni. Ya, tengok attendance setakat ni yang dah isi berapa . Tak ada isi attendance lah. Saya tak bagi kod pun. Saya dah bagi dah. Dekat chat. Dekat chatty ni. Okay. Dekat chatty tu boleh klik tu www.menti.com ni. Lepas tu ni. Passcode dia 2329286. Okay, 2329286. Tak perasan ni. Cepat isi. Habis dah.